Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita bersempena dengan Ramadan kali ini. Hari ini adalah video ni akan ditayangkan pada hari Selasa. Moga-moga menjadi hiburan waktu-waktu tengah hari sambil-sambil kita berpuasa. Ada pengajaran dari sebalik semua cerita-cerita yang Abang sampaikan. Bukan hiburan-hiburan aja, tapi hiburan tu ada juga kadang-kadang Abang sendiri gelak. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Ramadan kan doanya dimakbulkan. Semoga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan tanpa membuang masa, kita mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, abang takut abang terlupa. Abang nak cuba nak ingatkan, abang ada buat sedikit bantuan dalam mengurangkan harga sambal lara. Abang kurangkan daripada harga beli 3 paket selalunya harga RM38 lebih, tapi abang kurangkan beli 3 paket menjadi RM32.90 atau RM32 lebih sikit. Itu adalah sebagai cara abang nak membantu. Mana-mana ialah kita kadang-kadang dalam keadaan bekerja tak sempat nak memasak, jadi dengan membeli sambal lara yang abang jual boleh mengurangkan masa untuk memasak. Jadi itu salah satu bantuan yang abang berikan. Jadi siapa-siapa yang nak beli sambal lara boleh tekan pada link yang abang sediakan di ruangan description di bawah setiap video abang. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Ashraf melalui email pada tahun 2014 dekat negeri Kelantan. Sekali lagi daripada negeri Kelantan. Pada waktu 2014, Ashraf buat diploma dekat satu universiti ataupun college dekat negeri Kelantan. Dia kata sepanjang dia belajar dekat situ tak pernah dia alami peristiwa pelik di dalam college. Tapi ada satu peristiwa pelik yang berkaitan dengan telefon. Ceritanya, sewaktu tu dia memang selalu hujung minggu memang dia balik rumah. Sebab dia kata rumah kampung dia tak jauh dengan tempat dia belajar. Jadi dia kata selalunya selepas habis bercuti, lebih kurang hari Ahad, dia akan bergerak balik ke tempat dia belajar yang terletak dekat negeri Kelantan ni. Bila sampai-sampai dekat bus station, stesen bus waktu tu jam menunjukkan pukul malam lah dia kata. Lebih kurang pukul 8 ke 9 malam. Masih lagi ramai orang. Tak adalah takut mana. Tapi dia kata waktu ni lah dia mengalami satu peristiwa yang tak boleh dilupakan. Memang selalunya kalau dia sampai dekat stesen bas, dia tak akan ambil teksi ataupun naik bas untuk pergi ke rumah sewa dia. Selalunya dia akan telefon salah seorang daripada kawan dia. Yang dia selalu telefon ialah Faizul, kalau tak silap abang. Sebabnya Faizul ni ada kereta. Dia kan balik daripada kampung, banyak barang-barang, ulam-ulaman, sambal goreng yang mak dia bekalkan untuk dia sekali, berkongsi dengan kawan-kawan. Jadi memang Faizul lah selalunya dia jadikan kawan yang selalu ditelefon bila dia sampai dekat stesen bas. Macam biasa, waktu tu sampai dekat stesen bas lebih kurang pukul 8-9 malam macam tu. Dan dia pun teruslah telefon Faizul. Memang dia dah set nombor Faizul tu selalu dia telefon. Memang dia tak akan tersilap. Dia pun dial lah. Nama pun dah tersimpan kan. Dah save. Dia dial. Lepas dia dial, dia dengar ada deringan. Tiba-tiba dia dengar ada orang angkat. Dan dia pun tak nanya-nanya. Dia pun cakap je lah. Faizul, aku dah sampai dah dekat stesen bas ni. Kau boleh tak jemput aku macam biasa? Tadi kan aku beritahu. Waktu tu, dia bercakap tanpa dia tanya. Betul ke yang menjawab tu Faizul? Tiba-tiba yang menjawab tu keluarkan suara seperti nenek tua. Dan dia bercakap sesuatu yang sangat menakutkan dia. Baliklah, mak sakit. Waktu tu, dia rasa macam, dia tengok telefon dia balik. Aku telefon Faizul ke bukan ni? Betul, dekat dia punya skrin ada Faizul. Dia pun dengar balik. Hello Faizul, ni aku nak suruh kau jemput ni. Aku dah sampai kat stesen bas ni. Benda dekat sana sebut balik. Faizul, baliklah.
mak sakit. Waktu tu dia dah rasa meremang. Dia tengok balik skrin telefon dia. Biar betul ni Faizul main-main dengan aku ke apa? Bukan ni. Memang nama Faizul. Waktu kali ketiga dia nak marah Faizul yang dia anggap berlakon, nakut-nakutkan dia tu, talian telefon diputuskan. Waktu tu dia terdiam. Dalam hati dia, jangan-jangan kawan-kawan dia atau budak rumah dia memang sengaja nak prank dia. Nak nakut-nakutkan dia. Dia tahu, kawan-kawan dia tahu yang dia ni memang tak berapa nak berani sangat. Waktu tu dia kata, mungkin kawan-kawan dia nak prank dia, tunggulah balik rumah nanti sorang-sorang aku kenakan, kata. Jadi dia telefon Faizul sekali lagi, dering, dan tiba-tiba Faizul menjawab. Dan dia cakap lah, Faizul ni aku ada dekat sekian tempat. Lepas tu Faizul kata, okey, kejap, aku boleh lepas mandi ni, kejap lagi aku ambil kau. Dia pun pelik. Kalau ada unsur-unsur nak prank, mesti suara Faizul macam suara macam nak tergelak ke apa ke. Tapi dalam hati dia ni kuat dia cakap. Memang kawan-kawan dia nak prank dia. Jadi dia kata tak apalah. Dia pun olok-olok macam berlakon. Selang beberapa minit, lebih kurang 15 minit macam tu, Faizul pun datang. Dia pun naik atas dalam kereta. Taklah berborak dengan dia pasal panggilan pelik, jawapan pelik yang dia dapat daripada nenek tua. Dia tak tanya Faizul. Dia kata, dia nak berlakon, konon-konon dia dah buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi dia tengok, Faizul macam bertindak macam biasa. Tak ada macam nak tergelak-tergelak. Kalau kita kan, kalau prank kawan-kawan kan, bila kawan yang kita prank tu ada depan mata, mulalah kita macam nak tergelak-tergelak. Tapi tak. Faizul macam relax aja. Bertindak macam biasa. Jadi, diorang pun sampailah dekat rumah sewa. Bila sampai dekat rumah sewa, Ashraf nak ambil beg, masuk dalam rumah, bersalam-salam dengan kawan-kawan dia semua. Setiap daripada muka kawan dia tengok. Dia tengok, nak pastikan ada tak muka-muka yang macam nak tersenyum-tersenyum, nak tergelak-tergelak. Tak ada. Semua kawan-kawan dia bertindak macam biasa. Macam biasa, yang macam selalu dia balik daripada kampung, bersalam, berjumpa, macam biasa, tak ada apa-apa. Jadi dia pun teruskanlah, tak ada apa-apa, okey. Dia kata mungkin kawan-kawan dia ni memang betul-betul berlakon bersungguh-sungguh nak memprank dia. Jadi dia teruskanlah. Dia tak tanya dengan seorang pun kawan dia. Bila dah sampai dekat rumah tu, dia pun mandi. Depan mandi dia ada buat kerja-kerja, kemas-kemas sikit. Habis kemas, jam menunjukkan pukul 11 malam. 11:30 macam tu lah. Lepas tu memang jadi rutin dia, bila dia dah siap-siap kemas, dia akan telefon mak dia dekat kampung nak beritahu keadaan dia selamat. Pada masa yang sama pula, hati dia berdebar juga sebab panggilan telefon yang dia dapat tadi dijawab oleh seorang nenek mengatakan mak dia dalam keadaan yang tak sihat, sakit, disuruh balik. Jadi dia pun berdebar juga bila dia telefon mak dia, dan tak lama lepas tu mak dia angkat. Dan dia pun berboraklah dengan mak dia. Soalan pertama yang dia tanya, mak sihat mak? Mak dia pun macam pelik, tadi kan kau jumpa aku, apa benda pula aku tak sihat? Sihat walafiat. Jadi dia pun berboraklah macam biasa dalam telefon, nak menyatakan si Ashraf ni nak menyatakan yang dia dalam keadaan yang sihat. Tengah-tengah dia bercakap, waktu tu kejadiannya dekat balkoni tingkat kedua rumah sewa dia orang. Waktu dia bercakap dengan mak dia dalam telefon tu, tiba-tiba salah seorang daripada budak rumah dia yang bernama Soleh pergi datang ke kawasan balkoni, tujuannya nak sidai kain. Dia pun angkatlah 2 baldi yang penuh dengan kain. Dia pun masuklah dekat kawasan balkoni. Dekat balkoni tu hanya ada Ashraf seorang je tengah bercakap dengan mak dia ni. Jadi kawan dia ni pun teruslah sidai kain. Dia pun malah nak kacau si Ashraf ni tengah bercakap dengan mak dia. Ashraf ni okeylah berborak macam biasa. Tengah-tengah sidai kain, tiba-tiba dia pandang ke arah Ashraf. Lepas tu dia terus menjerit dan dia terus lari masuk ke dalam rumah. Daripada balkoni tu masuk dalam rumah dalam keadaan menjerit, "Tolong, tolong, tolong!" Pada waktu tu, si Ashraf ni yang tengah cakap dengan mak dia pun rasa macam terpinga-pinga. Dia pun cakap, "Mak, nanti saya telefon balik." Dia terus matikan telefon. Dia kejar si Soleh. Bila dia kejar si Soleh tu, kawan-kawan tu semua, kawan-kawan yang ada dekat dalam rumah tu semua dah rasa cuak. Dah rasa macam ada benda yang tak kena sebab Soleh tiba-tiba menjerit. Tak pernah Soleh dalam keadaan menjerit macam ni dengan muka pucat. Jadi selepas tu Ashraf dapatkan Soleh, dia pegang tangan Soleh. "Kau kenapa? Kenapa tiba-tiba kau daripada balkoni kau berlari masuk dalam? Lepas tu kau tengok aku macam kau tengok hantu." Diam dia. Dia tak cakap apa pun. Dia cuma cakap, "Betul ke tu engkau?" Dia kata.
Lepas tu Ashraf cakap, betul lah, ni akulah mengucap, kata. Ashraf pun mengucap lah, baca ayat kursi. Ashraf pun baca ayat kursi lah, nak memastikan Ashraf tu betul-betul Ashraf. Dah habis baca ayat kursi, mengucap kalimah syahadah, semua dah ada, dan barulah keadaan tenang. Semua kawan-kawan paksa Soleh, apa yang Soleh nampak, tapi Soleh cakap dia tak nak cakap, dia tak nak cerita, tapi tolonglah malam ni tidur buka lampu, dia rasa dia tak aman, dia rasa ketakutan. Benda yang paling menakutkan adalah si Ashraf, sebab Ashraf cakap sejak Soleh nampak dia, Soleh menjerit. Jadi apa yang dia nampak? Dalam hati dia, jangan-jangan dia nampak nenek tu. Hatinya berkata macam tu sebab dia dapat panggilan jawapan telefon daripada siapa? Faizul tadi kan. Jadi dia diamlah. Kata Soleh, malam ni dia tak nak cerita apa-apa, dia cerita besok pagi je. Jadi malam tu dia orang semua, walaupun 10 orang tidur berempit-empit, besok paginya, dah pagi, barulah kawan-kawan ni semua tanya Soleh apa yang berlaku. Soleh cakap sewaktu dia sidai baju dekat balkoni, dia nampak bukan Faizul, Ashraf tengah bercakap dalam telefon. Tapi yang lebih dia terkejut lagi, dekat belakang Ashraf ada seorang nenek tua, rambutnya putih, panjang, dilepaskan ke bawah. Dia punya keadaan dalam keadaan terbongkok-bongkok, duduk belakang Ashraf. Pada waktu tu Ashraf dah berderau darah, dia tak sempat nak cerita panggilan telefon tu, dia capai telefon daripada Faizul. Tujuannya dia nak tengok rekod panggilan. Memang betul, pada waktu kejadian malam tu, memang si Ashraf ada buat panggilan ke telefon Faizul. Tapi panggilan tu tidak berjawab, panggilan yang tidak berjawab, miss call. Dan pada waktu tu pada lebih kurang 9.40 malam. Tapi yang peliknya, bila Ashraf tengok telefon dia, panggilan pada 9.40 malam adalah panggilan yang berjawab. Sedangkan panggilan telefon Faizul, panggilan tak berjawab. Jadi Ashraf tanya dengan Faizul, kenapa kau tak jawab panggilan pada 9.40 ni? Kata Faizul, dia tengah mandi. Dia biarkan panggilan tu berdering-dering, lepas tu barulah dia jawab. Panggilan kedua daripada Ashraf baru dia jawab. Barulah Ashraf buka cerita apa sebenarnya yang berlaku. Semua tergamam. Dan Ashraf pun tanya, ada ke ini adalah tindakan prank-prank daripada kawan-kawan dia? Semua bersumpah junjung Quran, tak ada orang pun dalam rumah tu yang prank si Ashraf pada waktu tu. Jadi hati dah tak sedap. Ashraf pergilah telefon makcik dia, nak tanya apa yang perlu dia buat. Makcik dia cakap, benda ni tak boleh dibuat main. Kenapa? Sebab rumah diorang sewa ni adalah dekat dengan bilik mayat Hospital Kelantan. Dan mengikut kata makcik dia, ramai orang taman tu nampak benda-benda yang bukan-bukan dekat kawasan taman tu tengah berlega-lega. Jadi Ashraf pun dibawa oleh makcik dia pergi jumpa dengan seorang Tok Imam. Tok Imam tu cakap memang betul ada sesuatu yang mengikuti Ashraf. Tapi bendanya tak serius sebab ia adalah bukan belaan tapi benda liar. Yang lebih-lebih kepada pelesit. Pelesit selalunya dibela oleh seorang perempuan. Mungkin perempuan tu sudah pun meninggal dunia, menyebabkan pelesit tu tak ada tuan. Jadi pada masa yang sama, mungkin dia ternampak waktu tu Ashraf sorang-sorang lepas maghrib. Jadi dia pun menempel kat situ dan menyamar sebagai si Faizul yang menjawab telefon dengan menyatakan emak dia dalam keadaan sakit. Mujur selepas peristiwa tu tak pernah lagi berlaku peristiwa pelik-pelik. Ini menjadi pengajaran untuk Ashraf supaya berhati-hati. Waktu apa pun yang kita buat, kita kena mulakan dengan bismillah. Takut-takut nanti ada benda lain yang menumpang sekali. Kisah yang kedua ni disampaikan oleh Adriana, berlaku pada tahun 2015 dekat Melaka. Kisah dia, pada waktu tu umur Adriana baru 13 tahun dan
Biasalah budak-budak sekolah kan, dia kata memang banyaklah aktiviti-aktiviti sekolah yang dijalankan pada Sabtu Ahad. Pada Sabtu Ahad, pada hari kejadian, Adriana diminta untuk pergi ke kem motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Benda yang paling Adriana tak suka, sebabnya dia kata dia bukan orang yang berani. Kadang-kadang dia terpaksa buat berani untuk bagi semangat pada diri sendiri. Walaupun pada waktu tu dia agak besar juga, umurnya 13 tahun, tapi dia kata tetap juga dia tak berani. Terutama dekat kawasan sekolah, dekat Melaka ni. Dia tak beritahu sekolah yang mana. Dia kata, pada abang, dia kata sekolah dia memang ada satu benda yang semua budak-budak tahu, iaitu bilik alat muzik. Semua senior-senior dia dah beritahu, kalau korang ada kem motivasi ke apa ke yang kena tidur dekat sekolah, tolong jauhi bilik alat muzik bila waktu malam. Dia tak tanya, Adriana tak tanya kenapa, tapi bila dah dengar macam tu sebagai budak yang berumur 13 tahun, memang tak payah tanya, cukup takut. Jadi pada hari kejadian dia kena tidur dekat sekolah, dia dengan kawan-kawan dia beritahu kawan-kawan dia jangan dekat dengan bilik muzik. Kawan-kawan dia pun tahu, memang semua orang sekolah tu tahu bilik alat muzik pelik. Ceritanya pada hari kedua dia tidur dekat sekolah tu, Sabtu malam Ahad, cikgu nak buat aktiviti pancaragam. Dan pancaragam ni dibuat dekat dewan sekolah. Dan pancaragam ni memerlukan alatan-alatan yang diambil daripada bilik alat muzik. Dia kata, peristiwa ni berlaku selepas diorang semua makan, minum malam dekat kantin. Kantin tu pula memang dekat dengan kawasan-kawasan bilik alat muzik. Tengah-tengah dia minum, tiba-tiba dia dengar bunyi cak lempung daripada bilik alat muzik. Waktu tu Adriana diam. Dia tak nak tegur. Dia kata kalau dia tegur, takut nanti benda tu perasan yang dia dengar. Jadi dia diam je. Bunyi cak lempung tu betul-betul kuat. Bila dah terlalu kuat sangat bunyi cak lempung tu, dia tanya dengan kawan dia, konsert pula, kita punya acara muzik ni dah start ke belum? Kawan cakap, kau cuba tengok dekat dalam dewan tu, mana ada orang, semua orang tengah minum lagi. Pukul 9.30 lah nanti kita baru start. Kakak-kakak, abang-abang senior bawa mic. Jadi dia pun diam je lah. Waktu tu dia masih dengar lagi bunyi cak lempung kerumpang kuat dekat dalam bilik alat muzik. Jadi selepas dia habis minum, diorang pun semua bergelak ke dalam dewan, tujuannya nak menyaksikan persembahan kakak dengan abang yang main alat muzik sekolah. Waktu dia ada dekat dalam bilik dewan menyaksikan abang-abang dengan kakak-kakak tu tengah main, bunyi cak lempung daripada bilik muzik tiba-tiba senyap. Dan dia ingatkan benda tu berhenti setakat tu je. Acara berlangsung daripada pukul 8.30, 9.30 sampai menginjak pukul 2 pagi. Bukanlah 2 pagi, dia kata habisnya pukul 11.30. Tapi kemas-kemas punya pasal, pukul 2 pagi lah baru habis semuanya. Selepas 2 pagi, kebanyakan daripada pelajar-pelajar, dia kata masih lagi melepak-lepak di kawasan sekitar sekolah, terutama di dalam dewan. Sebabnya dia kata malam tu memang kawan-kawan dia suka lepak. Itu memang aktiviti biasa lah. Cikgu-cikgu akan bagi air panas, cikgu-cikgu akan sebab bukan senang-senang nak tidur dekat sekolah kan. Tapi Adriana dengan 3 orang kawan dia minta izin untuk balik ke bilik. Sebenarnya kawan dia yang nak balik ke bilik, tapi Ardiana ikut sebab dia rasa tak selesa duduk kat kawasan dewan yang dekat dengan bilik cak lempung. Dia takut bunyi cak lempung tu bunyi lagi. Diorang bertiga ni naik ke tingkat 2 bangunan yang sama. Sampai dekat tingkat kedua, bilik semua kosong, gelap, tak ada orang. Dibukanya lampu dan diorang pun duduk bertiga dekat dalam bilik tu. Tengah diorang siap-siap nak tidur, tiba-tiba bunyi cak lempung tu berbunyi lagi. Kali ni bunyinya betul-betul kuat. Macam berada dekat dalam bilik muzik diorang tu. Waktu tu Ardiana cuba kontrol apa yang berlaku, apa yang dia dengar dia cuba kontrol. Tapi tiba-tiba kawan dia tegur, korang dengar tak bunyi cak lempung? Pada waktu tu Ardiana terdiam. Ardiana kata, kau jangan fikirlah, benda tu kau je kot yang dengar, aku tak dengar apa pun.
Tiba-tiba seorang lagi kawan dia cakap, aku dengar sejak daripada kita minum tadi. Rupanya Adriana dengar, dua orang kawan dia pun dengar. Masalahnya, dia orang bertiga je yang dengar, orang lain tak dengar. Macam mana dia pastikan? Besok paginya bila dia tanya dengan semua orang, ada tak bunyi cat lempung tu dekat bilik alat muzik? Semua kata tak ada. Tapi malam tu, dia orang bertiga dengar bunyi cat lempung tu betul-betul kuat. Macam sebelah daripada dom dia orang je. Malam tu ketiga-tiga budak ni dengan umur 13 tahun, tiga-tiga bunyi cat lempung, menangis dia orang tidur dalam katil yang sama. Berselibunglah dia orang. Sampaikan sedar-sedar semuanya dah tertidur. Dia kata itulah peristiwa, cukuplah. Dia tak berani nak tidur dekat sekolah tu. Walaupun peristiwa tu pada umur dia tingkatan 1, tapi sampai ke tingkatan 5, ada ke motivasi sekolah apa benda ke SPM ke PMR ke, tak akan dia tidur sekolah. Tiga-tiga pun perangai yang sama, tak akan tidur sekolah. Alasannya, diorang tak berani dengan bilik alat muzik. Sekolah yang mana? Boleh kongsi dengan abang. Abang pun tak tahu sekolah yang mana. Bilik muzik bunyi cat lempung. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh Kirah. Kirah cakap dalam email tu, dia tak beritahu dekat abang lokasi ni kat mana, tahun bila, cuma dia kata dia nak kongsi pengalaman dia sebagai seorang pemain gamelan. Jadi dia kata, sepanjang dia belajar dekat satu universiti ni, dia menjadi seorang pemain gamelan yang sangat-sangat dihargai. Dengan kata lain, kalau ada konsert gamelan, memang Kirah akan dipanggil. Dalam banyak-banyak alat muzik yang ada dalam gamelan, Kirah main bonang. Mula-mula abang pun pening, bonang yang mana? Jadi abang pun google. Rupanya bonang ni yang bentuk macam gong, yang kecil macam gong tapi banyak disusun. Jadi dia akan ketuk keluntung. Macam tu lah. Abang tak tahu rupanya tu namanya bonang. Abang bantai tu semua gamelan je. Jadi dia kata, Kirah kata dia main bonang. Dan bonang ni adalah key kepada alat muzik gamelan. Dan dia yang akan menjadikan muzik gamelan tu berirama. Itu adalah dia punya bonang tu punya speciality. Dia punya kehebatan dia. Jadi disebabkan speciality bonang ni adalah alat muzik yang menjadikan gamelan tu sedap, orang yang main bonang mesti main praktis lebih daripada 5 kali satu hari. Sebab dia kata bonang ada banyak muzik, ada banyak sound, banyak bentuk bunyinya. Macam mana abang cakap, ada yang tung ting teng tung, macam tu lah. Jadi dia kata pemain bonang mesti betul-betul faham tentang setiap ketukan yang dia akan buat. Dia yang akan menjadikan muzik tu sedap. Jadi dia kata memang jadi kebiasaan dia sewaktu belajar dekat universiti tu. Kirah kata setiap hari dia akan berlatih ketuk bonang 5 kali sehari. Dia kata selalunya dia akan berlatih seorang-seorang, tapi kadang-kadang dia tak berani sebabnya yang dia main tu adalah alat muzik tradisional, yang mana ramai percaya alat muzik tradisional ada roh dia tersendiri. Jadi dia selalu minta kawan-kawan dia temankan sewaktu dia berlatih alat muzik bonang. Kadang-kadang berlatih malam, kadang-kadang berlatih siang, tengok pada waktu kelapangan dia. Dan selalunya dia akan lapang waktu malam. Dan malam tu lah dia seorang-seorang je. Kawan dia teman lah, maksudnya dia je daripada ahli gamelan tu, dia seorang je yang ada. Dan dia seorang je yang berlatih ketuk bonang. Ceritanya, pada satu hari, diorang dapat jemputan untuk adakan satu konsert dekat satu tempat. Jadi diorang diminta untuk main muzik yang agak sedikit unik. Disebabkan unik tu, Kirah terpaksa berlatih lebih masa untuk ketuk bonang supaya ketukan dia tepat. Dia memang faham, tapi ini berlatih untuk jadikan dia bagus supaya orang tak komplain, orang puas hati dengan alat muzik tradisional. Jadi dia pun berlatih sampailah satu hari kawan yang selalu teman dia berlatih tu tiba-tiba ada kelas. Jadi dia minta kawan lain temankan dia.
Masa tu kejadiannya lebih kurang pukul 8-9 malam. Dia pun masuk dekat dalam bilik kawasan praktis tu dan dia buka lampu macam biasa. Kawan yang teman dia tu pun baca novel dan dia terus ketuk bonang. Waktu dia tengah ketuk bonang tu, dia kata awal-awalnya okey. Lama-kelamaan, pemegang bonang tu yang bentuknya macam kayu tu tiba-tiba rasa sangat berat. Sampaikan dia nak ketuk dari satu bonang ke satu bonang yang lain. Walaupun dekat jarak dia terpaksa pegang tangan dia ni, hayunkan untuk mengetuk. Sampaikan benda tu berlaku berlanjutan menyebabkan tangan dia tu sakit. Dia ketuk, yelah kalau ketuk tung je. Ni tak kena pegang tangan. Hayunkan dua tangan untuk ketuk bonang. Punyalah letih, dia kata. Lepas tu dia letak kayu bonang tu, kawan dia tengok daripada jauh. Tanyalah, kira kau okey ke tidak? Entahlah, aku rasa macam tak okey. Kayu pengetuk bonang ni berat sangat, dia kata. Dah tu kawan dia cakap, pergilah tukar dengan kayu yang lain. Dia pun pergilah cari kayu yang lain, dia pegang. Oh, ringan. Mungkin kayu tadi tu dia perbuat daripada kayu jati agaknya, dia kata. Jadi dia pegang kayu yang kedua ni agak ringan. Ringan lagi lah, sangat ringan. Dia ada pun berlatih ketuk. Berlatih keruntang. Tengah-tengah dia ketuk, tiba-tiba pengetuk yang dia gunakan yang tadinya ringan bertukar jadi berat balik. Berat yang sangat berat. Sampaikan dia kata, selalunya dia ambil pengetuk bonang tu, kalau dia lepaskan ke lantai, bunyinya macam ringan. Tapi kali ni dia lepaskan ke lantai, dia ambil, dia lepaskan, bunyi kayu tu jatuh macam bunyi batu. Tuk. Waktu tu dia yakin ada sesuatu yang menumpang dekat kayu bonang yang menyebabkan dia rasa berat sangat-sangat sewaktu mengetuk bonang. Kawan dia yang teman tu muka dah cuak. Jadi dia pun rasa macam tanya dengan kawan dia, kau masa datang sini ada tak kau nampak pelik-pelik, ataupun kau terlangkah sesuatu, ataupun kau terpijak sesuatu? Kawan dia dah bila kira tanya macam tu, lagilah cuak minah tu. Tak ada, aku tak ada apa-apa. Aku sepanjang jalan tadi berzikir je. Jadi bila dah macam tu, fahamlah kira yang sebenarnya tak ada apa-apa berlaku. Dia perhatikan bonang-bonang yang ada depan dia. Dia perhatikan dua kayu bonang yang dia dah ambil, dan tiba-tiba tergerak hati dia nak cakap macam ni. Wahai makhluk Allah yang ada dekat sini, aku minta tolong sangat-sangat, jangan kacau aku berlatih. Aku buat ni hanya untuk berlatih persembahan yang akan datang. Kalau kau jadikan pemegang ni berat, macam mana aku nak berlatih? Jadi aku mohon sangat-sangat, janganlah kacau aku. Aku nak berlatih macam biasa. Kalau tidak, kalau dalam keadaan berat, nanti tangan aku tercedera. Habis je dia cakap macam tu, dia beranikan diri pegang semula kayu bonang yang pertama kali dia gunakan. Dia pegang kayu bonang tu ringan. Dengan kata lain, baru dia percaya cikgu dia cakap, pensyarah dia cakap, baru dia percaya kawan-kawan dia cakap, alat-alat muzik klasik Melayu ada jiwanya, ada rohnya. Dan mungkin inilah yang dia maksudkan. Pertama kali pengalaman kira berjumpa, bukan terserempak, tapi berpengalaman dengan roh ataupun penjaga alat muzik Melayu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Walaupun santai, tapi pengalaman setiap orang kita hargai. Abang akan tetap cerita. Seram, sedih, gembira, sakit hati, tetap abang ceritakan untuk pengajaran dan hiburan kita semua. Pada yang nak beli sambal lara, yang abang adakan promosi 3 paket dapat RM32, boleh tekan link yang abang sediakan kat bawah setiap video. Dan pada yang nak rasa perapan sate, masih lagi boleh tekan pada link yang disediakan untuk beli. Dan abang masih lagi berjalan, adik-adik abang tolong untuk iklankan di TikTok, buat live tentang perapan sate. Jadi terima kasih sekali lagi dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.